Ya, sudah kembali menerusi Rampai Pagi edisi hari ini iaitu 4 Januari 2021 bersamaan dengan 20 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Jadi seperti yang telah kita janjikan, kita akan bawakan satu segmen iaitu segmen Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Jadi Amar, apa yang akan kita bawakan untuk hari ini? Baik. Untuk tahun ini ataupun di awal pertemuan kita di hari ini, di minggu ini, mungkin rakan-rakan kita ni ataupun adik-adik kita ni yang menduduki ataupun mereka menuntut di universiti, pastinya ini antara pelajaran yang mereka akan pelajari khusus bagi mereka yang di dalam bidang sastra. Mungkin juga ada kerja ataupun task yang telah dikongsikan bersama. Jadi tonton bersama kami, insya-Allah akan kami bawakan kepada habis kita. Narasumber kita pada kali ini tentunya bukan calon-calon orang. Pasti mengetahui lebih lanjut mengenai sastra ini. Dan alhamdulillah kita akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai tamadun dari perspektif sastra. Dan untuk hari ini tetamu undangan kita iaitu kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Jeffrey Arif ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Intan. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Jadi belum terlambat sebetulnya untuk mengucapkan selamat Tahun Baharu 2001 ni. Ya. Jadi Tuan, azam Tuan ni apa ni untuk tahun baru ni? Ya, biasanya kalau orang membuka lembaran baru ni ada azam baru. Padahal yang lama tu belum lagi selesai kan. Betul. Jadi mungkin barangkali salah satu apa kata orang untuk melihat perspektif kita dalam melanjuti kehidupan semasa ini ialah membuat audit. Membuat audit apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lepas ataupun semalam, dan apakah yang terbaik itu dapat kita anjakkan menjadi lebih baik lagi. Dan kita lihat barangkali ada harapan ataupun hasrat yang kurang tercapai. Mungkin ni caranya untuk lihat mekanismenya macam mana. Jadi audit itu melihat kepada perkara yang telah dilakukan yang memberikan satu impak yang besar, dan mungkin ada satu perkara yang akan boleh dilakukan yang memberi impak yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin juga ini bertepatan juga dengan tamadun kita ni. Tamadun itu akan sentiasa berubah dengan adanya, mungkin ini antara faktornya adanya azam tersebut Tuan. Dan mungkin juga dapat kita terus bersama ya, bagi tajuk kita pada hari ini ada hubung kaitnya tamadun, di mana kita menyentuh mengenai perspektif sastra. Lebih lanjut mungkin tamadun itu dulu ditarifkan Tuan. Baik, ya, ini satu persoalan yang besar ya bila kita bercakap tentang tamadun, ataupun orang lebih mesra memanggilnya civilization ataupun sivilisasi. Dan tamadun ini memberikan satu takrifan tentang bagaimanakah satu peradaban itu dilihat pada satu tahap yang lebih tinggi, dan juga memberikan satu ruang yang boleh menguasai dan juga mempengaruhi sesuatu perkara. Jadi dalam konteks tamadun ini kita lihat ia merupakan satu pencernaan terhadap bagaimanakah entiti yang ada ataupun dirujuk kepada sebuah negara bangsa, sebuah kepahaman yang memberikan satu penglibaran terhadap kuasa-kuasa yang dikatakan tadi, iaitu kuasa-kuasa untuk menetralisasi, kuasa untuk mempengaruhi, kuasa untuk menidakkan, kuasa yang memberikan satu rujukan, dan macam-macam lagi. Jadi apa yang dilihat di sana ialah satu peradaban. Peradaban yang dilihat sebagai satu nilai yang memberikan rujukan kepada pembentukan masyarakat yang sentiasa ingin majukan dirinya, dan dalam konteks yang banyak ya, sama ada dalam bentuk zahir maupun dalam bentuk batin, sama ada dalam bentuk yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi ini perkara-perkara yang dilihat tentang peradaban itu. Dan lanjutannya ya Muhammad dan Intan ya, kita sedang melihat pada perubahan tamadun daripada satu era kepada satu era yang lain, dan kita lihat apakah tamadun yang terdahulu itu boleh kita lanjuti, dan apakah kita akan mencipta satu nilai baru terhadap tamadun yang ada pada masa kini, dan juga apakah ia boleh beranjak pada satu tamadun akan datang. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita lihat dalam konteks sejarah yang memperlihatkan bahawa dalam dunia ini ada banyak tamadun. Dan kita harus melihat apakah tamadun yang boleh kita ikuti, dan apakah tamadun yang boleh memberikan satu kesan yang baik kepada diri kita sebagai warga dunia. Betul. Dan tadi juga kita sentuh Tuan mengenai azam. Azam ini mungkinlah sedikit saja impaknya kepada tamadun ini. Namun mungkin impak-impak yang besar, kriteria yang mungkin merubah tamadun tersebut. Baik. Biasanya kriteria ataupun nilai ataupun ciri-ciri yang ada pada sebuah tamadun itu ditandai oleh, pertama ya, ia ada banyak ya. Yang paling besar ialah tentang agama, iaitu kepahaman terhadap agama. Yang kedua yang melihat kepada pembentukan sebuah negara.
itu mesti ada satu sistem undang-undang. Kemudian kita lihat tentang kehidupan bandar atau urban, dan juga ada yang menyebut urbanisasi. Kemudian kita lihat tentang sistem bahasa, dan juga yang melibatkan kepada bahasa ini ialah sistem tulisan. Dan yang keenam yang kita lihat sebagai hasil-hasil kesenian. Jadi itu adalah 6 perkara asas yang menjadi kriteria kepada sebuah tamadun. Kemudian di bawahnya ada lagi yang dikaitkan tentang teknologi. Teknologi ini kita pecahkan yang macam-macam. Teknologi tentang perhubungan, teknologi tentang pertanian, penternakan, hasil mahsul, tentang pendidikan, pertahanan dan semuanya. Jadi apa yang jelas ini ialah apabila kita bercakap tentang tamadun itu, nilai-nilai yang ada dalam konteks hidup masyarakat itu mempunyai ciri-ciri yang dikatakan sebagai boleh memperkuatkan dan juga memperkukuhkan tentang solidariti ataupun kesatuan yang ada dalam sebuah ummah. Kerana tamadun ini dikaitkan dengan umran, dikaitkan dengan madana, iaitu pembentukan bandar. Apabila pembentukan pada dalam konteks Islam, pembentukan bandar itu dalam sebuah sistem bandar itu ada macam-macam. Ada peraturan. Bila ada peraturan, maka sistem itu akan memperkukuhkan tentang bagaimana manusia yang ada dalam sebuah masyarakat itu berinteraksi di antara satu dengan yang lain. Misalnya apakah yang ada dalam sistem jual beli, apakah yang ada dalam sistem perbankan, apakah yang ada dalam sistem pendidikan, sistem pertahanan, sistem pekerjaan. Jadi semua itu melihat kepada satu bulatan tentang bagaimana untuk memajukan dan memberikan nilai tambah kepada ciri-ciri yang ada kepada suatu nilai yang lebih tinggi lagi. Jadi dalam konteks peradaban, kita sering bercerminkan kepada hal-hal yang telah dilihat dalam konteks sejarah, itu melihat tamadun tinggi. Tamadun tinggi. Apa yang dikatakan tamadun tinggi ataupun tamadun besar, the great civilization ataupun high civilization? Orang sering memberikan rujukan kepada ini tamadun Yunani katanya. Ini tamadun Mesir, tamadun Mesopotamia, tamadun Cina, tamadun India. Itu kita lihat. Tapi orang lupa bahawa kita juga ada tamadun Melayu. Ini yang perlu kita lihat. Bagaimana tamadun Melayu itu mengangkat institusi dan juga organisasi yang ada dalam sebuah lingkungan sosial yang dikatakan Melayu itu. Jadi Tuan, sejauh manakah kita menyentuh mengenai dengan perspektif sastra Jadi sejauh manakah sastra sebagai salah satu indikator tamadun memberi impak kepada pembangunan bangsa, seperti yang telah pun Tuan katakan tamadun Melayu. Jadi macam mana? Baik, tadi saya katakan tentang ada ciri-ciri, ada 6 ciri yang besar itu, termasuk yang 5 dan ke-6 itu yang bahasa dan sistem tulisan, kemudian hasil seni. Itu secara tidak langsung memperlihatkan tentang bagaimana sastra boleh masuk dalam kategori memberikan paksi kepada pembangunan sebuah negara bangsa berdasarkan pada sebuah tamadun atau peradaban. Kita lihat mungkin secara tidak sedar kita sering merujuk kepada idiom-idiom yang diangkat dari luar tamadun kita. Kita meminjam kata-kata semangat ataupun kata-kata motivasi yang dinukilkan oleh orang-orang bukan Melayu. Misalnya kata kita menggunakan idiom-idiom bahasa Inggeris, kita menggunakan kata-kata motivasi daripada bahasa-bahasa lain. Padahal dalam konteks negara Melayu, dalam konteks sastra Melayu, ada banyak kata-kata motivasi ataupun idiom-idiom yang boleh dirujuk pada itu yang dibangkitkan daripada sastra. Misalnya kata dalam pantun, dalam peribahasa, dalam pepatah, dalam syair, dalam karya-karya sastra itu. Kita lihat banyak kata-kata yang ataupun suatu penjeraitan yang berkaitan dengan ide-ide yang memperlengkapkan kepada sebuah pembentukan negara bangsa. Dan ide-ide inilah yang perlu kita lihat sebagai satu perkara yang memberikan impak kepada bagaimanakah kita boleh meletakkan tahap sesebuah kesusahan itu dalam konteks yang tertentu. Dan saya suka merujuk kepada misalnya kata perambahan atau peribahasa yang dibangunkan oleh orang-orang Melayu. Dan ini merupakan salah satu cara untuk melihat kebitaraan ataupun bagaimanakah tahap
pemikiran yang dikuasai oleh orang lain itu, sehingga mewujudkan beberapa perkara yang kita lihat satu perkara yang sangat unik dan sangat relevan dalam konteks kontemporari. Ya, jadi Tuan tadi ada mengatakan tadi mengenai dengan perambahannya antara Brunei ini. Jadi saya pasti ini merupakan salah satu pada elemen-elemen ya di dalam sastra Brunei. Jadi mungkin boleh Tuan Jeffrey kongsikan lagi mengenai dengan elemen-elemen yang ada dalam sastra Brunei. Baik. Kita kembali terhadap fokus yang kita bincangkan di peringkat awal tadi tentang takrif tamadun. Dan kita lihat bagaimanakah tamadun itu kita hubungkan dengan sastra dan hasil kesusastraan. Kita memberikan rujukan yang khusus ya, bahawa sastra itu adalah satu naratif, satu cerita yang dikaitkan dengan sebuah komuniti, sebuah masyarakat, sebuah kehidupan, sebuah sivilisasi. Dan dalam naratif itu tentulah ada watak-watak. Bila ada watak, tentulah ada tokoh, tentu ada cerita. Misalnya kata kita ambil contoh yang mudahlah, katalah dalam konteks Pandir ya, dalam konteks Melayu Pak Pandir, ataupun kalau di Brunei kita ada si Aloi ataupun si Paluan ya, ada bersihnya macam-macam. Jadi apakah sebenarnya si Pandir atau si Aloi atau si Paluan ni orang yang betul-betul bodoh ataupun orang yang betul-betul dungu? Tetapi dalam konteks yang sama, kita memperlihatkan ciri-ciri yang ada dalam sebuah naratif. Dalam naratif sastra ia tidak disampaikan secara lurus. Ya, tentulah ada kias. Dan kias inilah yang telah memberikan satu bentuk naratif yang sangat memperkayakan tentang ketajaman akal fikir penukilnya untuk memperlihatkan tentang bagaimanakah sesuatu itu boleh disampaikan secara tidak langsung. Ya. Jadi cerita-cerita jenaka, cerita-cerita yang dikaitkan dengan kebodohan ini sebenarnya memperlihatkan tentang bagaimanakah kalau situasi itu berlaku dalam masyarakat sebenar. Ya. Jadi ini sebagai satu bayangan, sebagai satu cerminan. Jadi kita tidak mahu orang kita bodoh seperti itu. Jadi maka kita tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh si Pandir, si Aloi, si Paluan kan, karena itu adalah perkara yang tidak bagus dalam sebuah komuniti. Tapi apakah yang bagus? Lawannya. Jadilah si pandai, si bijaksana, si cerdik ya. Jadi itu adalah cara bagaimana naratif itu dikiaskan dalam satu bentuk yang mempunyai pemikiran tinggi. Dan inilah yang dikatakan peradaban. Dalam konteks kesusastraan juga, seperti apa yang ditanyakan oleh Intan tadi, rujukannya kepada sastra Brunei ya. Kita lihat sastra Brunei itu mempunyai naratif yang pelbagai dalam genre yang pelbagai juga. Sama dalam genre cerpen, novel, drama, syair, pantun dan banyak lagi. Tetapi dalamnya tentu ada naratif. Naratif tentang apa? Contoh, kita ambil contoh ya. Katalah Adi Rumi Pian Mukti dia sekarang banyak membuat cerita-cerita sajak perjalanan. Sajak perjalanan di mana saja dia akan mencatat. Baik, sajak perjalanan itu mencatatkan tentang bagaimanakah manusia harus mengenali manusia lain. Ini ada dalam Quran, mengenali bangsa dengan pergi berjumpa dengan bangsa lain atau pergi satu tempat dan mengenali bangsa itu. Dan ini adalah satu tamadun. Tamadun memperlihatkan tentang bagaimanakah kita melihat perbandingan negara ataupun negara bangsa yang maju, negara bangsa yang sedang maju atau yang kurang maju. Jadi kita mau melihat contoh yang bagaimana dan mana yang kita ikuti. Tidak semua negara maju itu boleh kita ikuti ya, kerana tentulah ada parameter yang membatasi, kerana kita mempunyai satu pegangan yang berlainan dengan negara lain. Misal kata kita rujukan utama kita ialah Melayu Islam Beraja, maka itulah yang kita pegang. Jadi apakah konteks Melayu Islam Beraja ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan dalam bentuk yang lebih besar lagi, dan itulah satu cara untuk kita mencerminkan bagaimanakah sastra itu mempunyai nilai yang tertentu yang boleh memberikan garapan dan juga bayangan terhadap apakah naratif yang perlu disampaikan dalam sebuah karya sastra. Contoh tadi Adi Rumi dengan sajak perjalanan, dia tentang menceritakan tentang catatan perjalanannya di seluruh dunia ya, tentang bagaimana masyarakat Islam dalam sebuah negara yang bukan Islam ataupun kita lihat tentang bagaimana sebuah negara maju itu. Karena kita lihat kalau kita baca sajak perjalanan Adi Rumi ini yang baru dilancarkan 2 minggu lepas ya di dalam bahasa ada dua buah
kumpulan sajak yang terbaru, ada macam-macam perkara yang boleh kita bincangkan dari perspektif Melayu Islam Beraja itu. Dan itu satu cara untuk kita memberikan nilai terhadap bagaimanakah sastra itu berguna untuk memberikan satu cerminan kehidupan dan juga berguna untuk memberikan satu panduan agar kita dapat melihat apakah yang baik yang diikuti, apakah yang tidak baik yang tidak boleh diikuti. Begitulah secara yang lebih yang ringkas. Tuan, mungkin dapat kita jelaskan lebih lanjut ya. Kalau diikutkan tamadun ini dalam lain konteks, lain lagi maknanya. Kalau dari segi sastra, dari segi perekonomian dan sebagainya, berlainan. Betul. Dan apa yang saya ingin ketahui ialah adakah pengertian tamadun dari perspektif sastra ini bersamaan ataupun ada berubah sedikit daripada perspektif daripada pengertian yang lain? Tidak. Ya. Bila kita bercakap tamadun itu dia menyeluruh. Cuma barangkali yang bezanya sastra itu menggunakan naratif. Ya. Kalau kita bercakap tentang teknologi yang melihat kepada hal-hal yang berbentuk perlakuan. Ya. Dan itu bila kita lihat dalam sastra naratif, penceritaan, maka apa yang diceritakan itu mungkin saja dibayangkan oleh pembaca ataupun audiens ataupun khalayak. Dan bayangan itu akan memberikan satu perspektif yang lain. Apakah dia akan memberi nilai? Oh, cerita ini bagus untuk teladan. Oh, cerita ini bagus untuk dibacakan kepada kanak-kanak agar mereka terdidik untuk menjadi seorang yang bersopan santun, yang berbudaya, yang beradab, yang mempunyai pemikiran yang kritis. Ya, begitulah. Kalau misalnya kata tadi perbandingan dengan teknologi, kita lihat apakah teknologi ini mempunyai misalnya kata ia boleh dikategorikan sebagai penjimatan tenaga. Ya. Apakah teknologi itu boleh memberikan satu impak kepada penjimatan dari segi penggunaan tenaga manusia, tenaga elektrik dan sebagainya, dan apakah ia boleh memberikan satu pencapaian dari segi hasil. Ya. Tetapi dalam sastra yang kita kata naratif tadi, ada cerita tentang teknologi, ada cerita tentang budaya, ada cerita tentang pertahanan, ada cerita tentang macam-macam. Kerana sebagai cerita itu ia mempunyai suatu pengeluasan makna dan juga pengeluasan wilayah yang membolehkan sebuah naratif itu dipahami oleh pembaca. Dan apabila pembaca dapat memahami itu, maka ini akan memberikan satu indikasi lain bahawa ada cerita yang boleh memberikan motivasi tadi. Ada cerita yang boleh memberikan perbandingan. Ada cerita yang boleh dijadikan sebagai satu teladan. Dan ada cerita yang boleh dijadikan sebagai satu sempadan. Jadi Tuan, kita berbaki ada dalam 2 minit saja lagi. Mungkin Tuan Jeffrey boleh berikan kesimpulan mengenai dengan tajuk kita ini. Baik. Saya ingin bercakap tentang bagaimanakah kita boleh meletakkan nilai yang tinggi kepada sastra Brunei. Kerana kalau kita melihat sastra dunia, katalah orang sering merujuk kepada ahli falsafah Aristotle, Sokrates dan Plato. Padahal kita juga ada falsafah ilmu Khaldun dalam konteks tamadun Islam, ataupun orang suka mengambil kata-kata daripada Shakespeare. Padahal kita juga ada. Kita boleh ada kata-kata semangat daripada almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin ataupun almarhum Pengarang Shah Bandar yang mengarang syair rakis pada 1840 itu. Jadi sudah dalam hampir 160 tahun 180 tahun. Kerana itu sepatutnya perlu diangkat kerana ada banyak pemikiran yang mencetuskan tentang bagaimanakah masyarakat Brunei, bagaimanakah negara bangsa Brunei itu telah menghantarkan mesej yang lebih awal bahawa kita juga adalah sebuah negara yang ke depan, warga dunia yang mempunyai keinginan untuk melihat kepada kemajuan seluruh sistem yang ada pada sebuah negara bangsa. Dan kita juga memperlihatkan tentang sejarah itu telah memberikan satu kehidupan yang membolehkan kita melangsungi kehidupan pada masa kini untuk satu masa akan datang lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Tuan Jeffrey Arif kerana mengkongsikan sedikit sebanyak mengenai segmen bahasa kita ni dan segmen bahasa dan kesusastraan pada hari ini, tamadun dari perspektif sastra. Jadi bermakna tamadun ini memang luas dan juga memang banyak yang boleh kita ni terokai. Jadi peluang pada bis kita, adakah ianya bertajuk ataupun ianya fokus tertumpu kepada suatu perkara. Jadi semoga ianya sedikit sebanyak khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi kita ni akan berkesempatan telah mengambil segala ilmu daripada narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alhamdulillah, Audah.